Okey. Kita tengok lagi sekali. Ada tak? You all nampak tak Sofia? Sofia tak nampak siapa-siapa lah. Kejap You all apa khabar hari ni? Sihat? Sihat tak? Kejap. Okey, ada pun. You all nampak tak Sofia? Sofia tak nampak siapa-siapa lah. Okey. Kedudukan okey. Mungkin Sofia kena ke belakang kan. You all apa khabar hari ni? Sihat? Okay tak? Sihat tak? Okay kot. Kejap. So, kejap. Bising pula. Hai, siapa yang tengok tu? Sofia tak nampak. Dia tak keluar nama lah. Tak faham lah. Kejap-kejap keluar nama, kejap-kejap tak keluar nama. Say hi sikit. Siapa you all di sana? Thank you sebab join live Sofia. Okay, jom kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba macam baru first time buat live pula. Okay, you all apa khabar hari ni? Hari ni kita dah masuk hari Selasa. Okay, kita dah masuk hari Selasa. Jadi you all bekerja hari ni okay tak? Macam mana mood? Hari Isnin you all cuti kan? Seronok tak dapat cuti hari Isnin? Seronok tak? Sofia ni macam ke depan sangat kan? Okay kot. Okay, hari ni kita nak Suazah pula. Sofia nak kenalkan diri dulu. Nama saya Sofia. You all boleh panggil Sofia ataupun Teacher Sofia. So, hari ni minta maaf kalau Sofia you all rasa live Sofia macam kenapa dia ni tak pernah cakap ke? Sebab hari ni dia macam apa? Nak kata mengantuk tak, dia rasa agak keletihan. Awak agak keletihan buat apa? Okay, jadi tak apalah. Kita sebab Sofia pun dah lama tak buat live kan, asyik cuti kan nanti kan. Kesian you all nak buat sharing nanti daripada you all dapat banyak ni knowledge, tapi sebab Sofia asyik cuti dapatlah sikit. Okay. So tak apa, jom kita sama-sama start. Okay, kalau kepada siapa-siapa yang tertanya apa tugas Sofia buat apa? Okay, tugas Sofia adalah membantu you all yang terlalu sibuk bekerja sehingga you all terlepas peluang-peluang untuk menggandakan lagi you all punya kewangan. Okay, dia bukan sahaja terhad kepada kita fokus kepada penggandaan, tak, tapi kita fokus dua-dua bagi balance, iaitu pergandaan dan juga perlindungan. Okay, so say hi kat you all yang tengok. Cuba you all say hi. Boleh Sofia panggil nama you all sebab kat sini tak keluar lah. Selalunya keluar kan? Tak tahu kenapa tak keluar. Tersekat-sekat tak live Sofia? Kat Facebook memang dah tersekat lah ni. Alright, jom kita start. Hari ni kita nak kejap ada line kan you all tersekat juga ke? Okey ke tersekat? Sebab Sofia tengok dalam Facebook ni dah tersekat dah. Okay, jomlah kita start. Hari ni Sofia nak membicarakan satu tajuk yang menarik. Okay, siapa baca tajuk hari ni? Okay, apa tajuk hari ni? Apakah dia tajuk hari ini? Okay, hari ni Sofia nak share dengan you all berkenaan dengan tahap kehidupan manusia. Okay? Tahap kehidupan manusia. Alright. Ingat dah silent. Tadi Sofia buat apa?
Mana silent ni? Kenapa blur ni? Blur silent. Okay. Fokus kurang. Okay, jom kita start. Okay, tahap kehidupan manusia. Whiteboard ni pun dah sedih. Okay. Tahap kehidupan. Panjang lah you all. Kan? Sofia tulis kecil sikit boleh tak? You all nampak tak? Naik tangga ke tu? Sekejap Ayah. Kejap. Macam ni senang sikit. Tahap kehidupan. Kejap nanti Sofia betulkan balik. Manusia. Okay. Nampak tak? Nampaklah kot kan? Okay. So, you all rasa dalam kehidupan kita ni ada berapa tahap? Ada berapa tahap dalam kehidupan kita? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar tahap-tahap kehidupan manusia ni? Okay, sebelum tu Sofia nak tanyalah, you all suka nombor berapa? Apakah nombor kegemaran you all? Nombor favourite? You all suka nombor apa? Cuba share dengan Sofia sikit. Cuba you all tulis sikit kat komen. You all suka nombor apa? Nombor berapa yang you all suka? Setengah orang ada suka nombor 7, ada suka nombor 1 kan? Adalah reason-reason dia. Ada yang suka nombor birthday dia kan? Okay, kalau you all suka nombor berapa? Alright, okay. Kalau Sofia sebagai financial consultant, kita ada satu nombor yang kita suka, iaitu nombor 28,000. 28,000. Okay. Kenapa 28,000? You all ada tertanya-tanya tak? Kenapa? Apa nombor ni? Kenapa special sangat ni financial consultant suka sangat nombor 28,000 ni? Kenapa? Sebab dia represent tahap kehidupan manusia. Okay. Ini bersamaan dengan 80 tahun lah. Ni 28,000 hari you all. Ni hari. So kalau convert pada tahun, jadilah lebih kurang 80 tahun. Okay. Jom kita pergi terokai bersama tahap kehidupan manusia. Wow, bulat lah. Okay. Ada berapa tahap? You all cuba tengok ni. Ada berapa tahap? You all rasa bila Sofia lukis macam ni ada berapa tahap? Ada berapa tahap kehidupan manusia? Berapa? 4. Betul tak? 4. Iaitu 0 sampai 20. Yang ini adalah fasa yang pertama. 20 sampai 40. Okay, ini fasa yang kedua. Tahap yang kedua. Ini yang ketiga. 40 sampai 60. Okay. So, fasa yang keempat adalah 60 sampai 80. Okay.
kita boleh panggil tahap, kita boleh panggil fasa. Lebih kurang lah tu Okay. Sofia nak tanyalah, ketika you all umur kosong, bayi kan, sampailah umur 20 ni, apa yang you all buat? Kita ni, Kang cakap lama-lama Kang, tak sedar dah pukul 10. Suara jelas kan? Okay. Daripada umur you all kosong sampailah 20 ni, apa yang you all buat? Cuba share sikit dengan Sofia. Apa yang you all fasa kehidupan yang maksudnya yang you all jalani waktu tu, daripada baby sampailah umur 20. Apa dia? Apa dia? Kita daripada baby kan, daripada baby kita apa? Kita tak sekolah lah kan. Kalau baby kita buat apa? Kita main, kita bermain. Play kan, play. Bermain panjang pula, play lah. Okay, kita bermain. Lagi? Waktu umur kita daripada baby sampai umur 20 tahun. Lagi apa? Okay. Lepas tu kita masuk sekolah, betul tak? Waktu kita 6 tahun, kita masuk sekolah. You all sekolah mana dulu? You all sekolah kat mana? Cuba share sikit kat Sofia. You all sekolah mana? Kita masuk sekolah kan, tadika. Lepas tu kita masuk sekolah rendah. Lepas tu kita masuk sekolah menengah. Kan? Lepas tu kita masuk kalau ada yang terus kerja lepas sekolah 18 tahun dia dah start kerja kan. Tapi selalunya orang lepas sekolah ni dia masuklah tak kisahlah diploma ke, politeknik ke, universiti ke, okay? Masuk universiti, sekolah, universiti. Apa lagi? Apa yang lagi yang you all buat? Daripada umur 10 sampai 20. Banyaknya kita just belajar, betul tak? Belajar, bermain. Macam itulah je kerja kita. Kan? Right? So, ada lagi tak yang you all rasa you all buat daripada umur you all baby sampai umur 20 tahun ni? Okay. Ni je lah kan? Belajar, main. Tu je lah kerja kita. So, bila umur kita dah 20 tahun sampailah 40 ni, okay. Ini fasa-fasa kita nak menjalani kehidupan yang agak berlainan sedikit daripada tahap yang pertama. Ni yang pertama ni kan. So, bila dah masuk fasa yang kedua, tahap yang kedua, apa yang kita buat? Apa yang you all buat? Selalunya daripada umur you all 20 sampailah 40, apa yang you all buat? Cuba share sikit dengan Sofia. Nampak? Kita akan masuk dunia pekerjaan. Betul tak? Kita dah masuk dunia pekerjaan. Kita dah masuk dunia kerjaya. Kita dah mula bina kerjaya kita. Okay? So, kita kerja. Kita masuk kerja. You all, apakah pekerjaan pertama you all? Apa dia? Cuba share dengan you all. Share dengan you all. Share dengan Sofia. Cuba you all komen sikit. Apakah pekerjaan yang pertama? So, pekerjaan pertama. Kalau Sofia dulu, pekerjaan pertama Sofia jadi cikgu. Cikgu tadika. Okay. Pekerjaan pertama tapi betul lah. Jadi cikgu tadika. Itu sementara nak tunggu apa? Nak tunggu result you keluar kan. Masuk you mana kan ada masa SPM tu kan. Lepas tu kalau ikutkan daripada umur 20 sampai 40 ni cikgu lah. Cikgu. Pekerjaan pertama. Okay. So, lagi selain kerja, apa lagi yang you all hadapi, jalani waktu ketika umur 20 sampai 40 ni? Apa lagi?
Kereta pertama. Betul tak? Kereta pertama. Dah start fikir, nak beli kereta. Betul tak? Ataupun kalau tak beli pun mungkin ada yang guna kereta parents. Yang parents dah tak guna kereta tu, lepas tu dia sambung guna. Kan? Okay. So kereta pertama kita lah. Tak kisahlah dengan you all beli ataupun you all dapat daripada parents you all ataupun apa-apalah. Okay. So kerja kereta lagi. Apa lagi? Okay, mungkin berkahwin kan. Yelah sampai umur 40 kot ni kan. Berkahwin. Tahu tak? Lagi? Apa lagi? Waktu daripada umur 20 sampai 40 ni apa lagi yang you all jalani dalam kehidupan you all? Berkahwin. Lagi apa dia? Kalau dah kahwin apa? You akan ada anak lah kan. Mungkin anak yang pertama. Baby first. Baby yang pertama. Tapi ni ikut orang jugalah. Ada orang yang dia mungkin kahwin awal. So anak dia mungkin dah 2-3 orang lah pada fasa ni. Okay. Alright. So seterusnya. Okay, kat sini juga kita akan start untuk fikir beli rumah lah. Kan. Rumah pertama. Okay. So ini adalah fasa yang kedua. Kita masuk menyelusuri fasa yang seterusnya, iaitu fasa yang ketiga. Okay, Sofia nak tanyalah. Fasa yang ketiga daripada umur you all 40 sampai 60. Apa yang you all buat? Ataupun kalau cakap, Sofia, umur saya ni belum lagi 40. Macam mana saya nak tahu saya buat apa? Waktu umur 40 ke 60. Okey, kalau tak tahu, apa yang kita boleh buat? Kalau kita tak tahu sesuatu benda tu, apa yang kita boleh buat? Apa dia? Apa jalan penyelesaian bila kita tak tahu sesuatu? Kita observe ataupun tanya orang yang tahu. Okey? So you all pergilah tanya pakcik-pakcik ke macam makcik ke, ataupun observe, ataupun kat sekarang ni kan semuanya di hujung jari you all type je dekat Google tu, semua you all boleh dapat. Ketika manusia berumur pada umur 40 sehingga 60, apakah yang mereka selalu jalani, kan. Banyaklah you all, banyak-banyak. Sebab apa kita kena tahu benda ni? Okay? Kita kena tahu supaya kita dapat plan kehidupan kita dengan apa? Dengan teratur. Kita dapat plan dan susun kehidupan kita supaya kita menjalani hari-hari kita dengan penuh erti. Dengan bermakna lah kita dah tahu plan yang jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okay. So, pada umur you all agak-agak lah. Kalau you all belum umur masuk fasa yang ketiga ni, ataupun you all kalau ada yang dah masuk fasa yang ketiga ni, kan. So, apa yang you all bakal buat? Ataupun apa yang you all buat pada umur ni? Mungkin you all dah dapat apa? Okay, mungkin you all dah mungkinlah kereta kedua. Mungkin. Okay, tambah kereta. Sebab mungkin anak dia dah ramai kan. Tak cukup kereta yang dia ada tu. So, dia kena tambah kereta besar sikit. Ataupun dia saja nak tambah kereta yang mungkin dulu waktu fasa yang kedua ni just kereta untuk dia orang kata menunaikan, bukan menunaikan, untuk dia macam pergi kerja, untuk dia jalani kehidupan dia lah. Macam biasa, asalkan ada kereta lah, asalkan dia boleh bergerak. Tapi mungkin bila ada umur dia pada tahap yang ketiga ni, dia nak kereta idaman dia mungkin. Okay? So kereta mungkin kereta yang kedua, ketiga. Lepas tu mungkin dia dah start beli rumah yang kedua, ataupun kalau dia ada aset, mungkin dia dah beli start aset yang seterusnya, dia tambah aset dia. Contoh Sofia bagi contoh rumah.
Tak kisahlah rumah ke, tanah ke, apa-apalah. Okay. So apa lagi? Apa lagi? Lepas tu tahap kesihatan kita. Tahap kesihatan kita pada tahap ni, pada level ni kan. Fasa yang ketiga ni, adakah kita masih sihat macam fasa pertama dan kedua ni, iaitu daripada umur kita sampai 40 tahun ni, kesihatan kita dia dah sedikit terjejas, betul tak? Kesihatan kita dah start dah rasa sengal-sengal badan, sakit-sakit sendi kan. Kita dah start dah rasa benda-benda tu, sebab umur kita dah semakin lanjut. Okay. So seterusnya apa lagi? Kalau you all masuk dalam investment, kalau investment sekarang mungkin you all masuk awal kan. Lepas tu sekarang ni dah investment you all mungkin dia dah berganda-ganda banyak lah. Kalau you all tak usik. Okay, pada fasa ni lagi. Apa lagi yang akan terjadi biasanya? Kat sini kan, ini tak kisahlah kan baby pertama kedua. Okay. Pada fasa ni, waktu umur you all dah 40 tahun ke 60 tahun ni, berapa umur anak you all? Kan? Dia dilahirkan pada you all fasa yang kedua kan? So bila you all fasa yang ketiga ni, berapa umur dia? Umur dia dah masuk sini lah kan? Betul tak? Umur dia dah range 0 ke 20 ni. Dia dah masuk ke tahap yang pertama sebab dia nak memulakan kehidupan dia lagi. Yang barulah. Bukan yang baru, maksudnya dia dah start lah nak menjalani fasa-fasa ni kan, fasa kehidupan manusia. So bila kita dah berada di tahap ni, anak kita pula akan pergi ke fasa yang pertama. Okay. So kat sinilah dia akan bermain, dia akan belajar, pergi sekolah. Alright. Okay. So seterusnya, pada umur kita 60, lama tak Sofia cakap? Rasa macam lama sangat. Dah berjuta tahun dah. Okay. Pada umur kita 60 sampai 80 tahun ni, kan? Pada umur kita 60 sampai 80 tahun, apa berlaku dekat kesihatan kita? Apa dia? Apa yang berlaku? Kita akan semakin tak, kesihatan kita jadi kurang sikit, betul tak? Kurang sikit daripada yang sebelum-sebelum ni. Maksudnya kurang sihat lah. Kita menjadi kurang sihat. Kesihatan kita menurun. Kesihatan ni orang panggil. Kecergasan kita menurun. Kesihatan lah, tahap kesihatan. Tahap kesihatan kita menurun. Apa lagi yang akan berlaku? Sofia nak tanya, masa umur kita 60 sampai 80 tahun ni, adakah kita masih bekerja? Masih bekerja tak? Of course lah tak, betul tak? Mestilah tak, sebab kita dah masuk retirement. Waktu ni kita dah retired. Maksudnya bersara. So kita dah tak bekerja. Dan untuk pengetahuan you all, bila kita dah masuk dunia bersara ni kan, persaraan ni, dia adalah satu percutian yang paling panjang yang berada dalam kehidupan kita. So apa? Sebab kita dah tak bekerja, hari-hari kita cuti. Daripada 60 tahun sampailah 80 tahun. Kalau dulu masa kerja mungkin ada cuti tapi sehari dua. Kumpul-kumpulkan setahun tu mungkin 21 hari cuti. Okay. So apa tujuan Sofia explain kat you all ni? Ni kesihatan semua ni. Okay. Alright, apa tujuan Sofia explain dekat you all tentang fasa-fasa kehidupan manusia ni? Kenapa Sofia sibuk-sibuk explain ni? Apa benefit dia? Apa kebaikan dia? Kenapa perlu tahu semua benda-benda ni? Okay? Kenapa? Okay, Sofia nak you all bayangkan kita plan kehidupan kita macam ni.
Okey, pada tahap yang pertama aku akan macam ni, yang kedua macam ni, yang ketiga macam ni, yang keempat macam ni. Kan kita plan. Tapi Sofia nak tanya, andai kata waktu umur kita waktu umur kita contohlah 41 tahun. Kita dah tak boleh bekerja lagi. Mungkin kita balik daripada kerja, lepas tu kita ter-accident. Kita ter-accident, lepas tu kita doktor cakap bahawa kita dah lumpuh mungkin, terkena kita punya kaki tu dah tak boleh nak bergerak, ataupun badan kita dah tak boleh nak bergerak, tapi kita masih lagi hidup. Apa yang akan berlaku sekiranya terjadi macam tu? Kita plan-plan macam ni. Okay, you all rasa waktu tu apa yang akan berlaku pada family you all? Dia akan mungkin kalau yang dah berkahwin, isteri dia akan, kalau dulu suri rumah mungkin dah kena start kerja balik kan. Lepas tu apa lagi yang akan berlaku? Akan berlaku tak orang kata ni dia kan ada kereta, ada rumah, semua tu kan. Lepas tu anak lagi nak sekolah, masuk U, nak pergi sekolah, nak pergi belajar. Semua ni semua ini memerlukan komitmen kita, betul tak? Komitmen dari segi kewangan. So sebab itulah kita kena tahu fasa ni untuk kita plan. Andai kata something happen dekat kita, apa yang kita akan buat? Okay, so kita kena tahu berapa banyak. Okay, kalau kita dah 60-80 tahun tak bekerja, berapa banyak simpanan yang perlu kita ada? Kita kena dah start tahu tau, bajet kita waktu kita tengah bekerja ni, berapa banyak komitmen yang kita gunakan, berapa banyak belanja yang kita selalu keluarkan. Okay, sebab apa? Sebab bila you all dah tak bekerja ni, you all ada simpanan yang cukup untuk menampung kehidupan you all. Sofia nak tanya, ketika umur you all 60-80 tahun ni, pada fasa persaraan you all tidak bekerja, tapi you all ada komitmen tak? Masih ada komitmen tak yang perlu dibayar? Masih tak? Masih kan? Rumah mungkin, tanah you all mungkin, apa-apalah yang you all buat komitmen. Lepas tu basic lah, nak makan nasi, nak bayar bil api air, nak apa lagi, anak-anak mungkin nak sekolah, nak masuk U dan sebagainya. Still ada, walaupun dah tak bekerja, kita dah tak ada sumber income yang masuk setiap bulan macam dulu, tapi tetap ada pengeluaran. Pengeluaran tu tetap ada. Tak kisahlah dari segi macam Sofia cakap tadi, nak bayar duit dapur lah, apalah, duit sewa ke, duit rumah ke dan sebagainya, hutang ke kan kalau ada. Okay, so sekiranya kita tak boleh bekerja sampai macam Sofia cakapkan ni, something happen dekat dia, so dia tak boleh nak bekerja sampai umur dia 60. So apa preparation you all? Apa yang you all prepare sekiranya benda ni terjadi? Okay, so kalau okay, ini sekiranya kita tak boleh bekerja, kita masih hidup tapi kita tak boleh bekerja. Kalau kita tak boleh hidup sampai umur kita 60 tahun, tak boleh hidup sampai umur kita 60 tahun, mungkin kita orang kata apa, dipanggil ke syurga lebih awal. Okay, so apa akan terjadi kepada family kita, kepada komitmen yang kita buat ni, kepada anak-anak kita? Apa akan terjadi? Okay, persoalan dia, okay, Sofia tulislah. Kita nak tulis pakai apa? Merah Okay, lagi sikit. Best kan kalau ada live yang sembang-sembang je. Sembang je, tak ada whiteboard. Best tak?
Best tak kalau Sofia buat sesi macam tu? Right, okay. Yang tadi, kalau tak boleh bekerja, kat mana nak tulis ni? Kat mana? Penuh lah. Okay, nak padam sayang. Okay, tak boleh bekerja. Kat mana nak tulis? Tak boleh bekerja. Okay, ni yang pertama. Yang kedua, tak boleh maksudnya kita tak sampai umur 60 tahun. Maksudnya kita meninggal awal lah. Masuk syurga awal. Okay. Sebelum umur 60 tahun. Okay. Macam mana kita plan tentang education anak-anak kita. Dan macam mana kita plan untuk dia start kehidupan dia yang baru ni. Apa yang kita dah plan untuk dia orang? You all dah start tak buat tabung simpanan diorang untuk diorang belajar? Ataupun untuk apa-apa yang penting untuk diorang? Dah start tak? Apa plan? Ada plan tak? Ke tak plan? So, untuk anak-anak. Dan yang keempat. Empat ke? Okay, yang keempat. Berapa banyak simpanan yang untuk kita bersara ni? Okay, sebab itulah pentingnya untuk you all tahu dalam kehidupan kita ni ada 4 fasa. Okay? Bila 4 fasa ni, so kita nampak lah berapa banyak simpanannya, persaraan yang kita perlukan. Okay, berapa kita dah masuk fasa yang ketiga, berapa banyak yang kita plan untuk anak kita memulakan foundation life diorang. Maksudnya diorang nak mulakan kehidupan diorang ni, apa yang kita plan untuk diorang supaya diorang dapat yang terbaik. Okay? So, andai kata kalau kita tak boleh bekerja sampai 60, apa plan kita? Andai kata kita masuk syurga awal sebelum 60 tahun. Apa plan kita? Okay? Semua benda kena plan. So, kalau you all nak tahu lebih lanjut, Sofia, macam mana nak plan? Saya tak faham lah awak. Awak cakap apa ni? Saya tak faham. Tak faham, you all boleh tanya kat situ. Tapi kita dah nak habis dah live. So, apa-apa kalau you all tak faham, nak tanya soalan, so kita boleh jumpa, insyaAllah. You all just contact Sofia. Kita boleh jumpa dekat Zoom time-time COVID ni. Kita jumpa online lah kalau dah tak COVID, insyaAllah kita boleh berjumpa. Okay. So, kalau you all nak tanya macam mana nak plan Sofia, lah tak tahulah. Sebab kita plan, ingat nak plan portfolio kewangan, kita nak simbangkan antara perlindungan dan juga accumulation. Supaya portfolio kita jadi seimbang. Okay. Alright, itu sahaja daripada Sofia hari ni live. Okay, dah 30 minit. Dah bercakap, Sofia rasa hari ni macam cakap lama sangat. Tapi baru 30 minit. Nasib baik bukan sejam. Okay. Alright, itu sahaja daripada Sofia. Thank you kepada siapa yang menonton, yang bakal menonton, yang tengok live Sofia ataupun recording lepas ni. Thank you. Kalau you all ada nak tanya apa-apa, you all ataupun you all just nak dapatkan free consultation tentang nak minta tolong Sofia review balik you all punya portfolio kewangan, you all nak tahulah pasal saya ni berapa simpanan saya yang cukup untuk saya ni, saya tak tahulah nak kira macam mana. Okay, tak apa, Sofia boleh tolong you all susun balik semua benda, plan balik macam mana semua. InsyaAllah Sofia bantu you all dalam sesi free consultation Sofia. Just free. Sofia itu anggaplah bakti Sofia kepada you all. Okay. Right. So just contact Sofia.
pergi je dekat Facebook Sofia page Facebook page Sofia binti Ibrahim. So kat situ ada button WhatsApp, you all just tekan kat situ. You all nak DM pun boleh, tapi kalau DM Sofia takut tak perasan sangat kan, sebab handphone banyak masuk notification banyak, kita kadang-kadang terlepas pandang ada orang bagi message. Okay, tapi kalau WhatsApp tu dia kita perasan lah, sebab WhatsApp tu kan dia macam selalu buka kan, hari-hari buka, setiap masa buka kan, sebab kita deal dengan klien. So you all senang nak cepat, tekan button WhatsApp je. Okay, alright, itu sahaja daripada Sofia. Adakah kita masih lagi Syawal lagi tak kita ni masih Syawal, nak ucapkan selamat hari raya ni kalau Syawal lagi. Tengok kalender. Alah, kat sini tak ada lah tulis. Dan kalender Sofia lah. Tak jumpa kat bawah. Malas nak tunduk. Tak apalah, kita ucapkan selamat malam lah. Okay, selamat malam. Semoga kita sama-sama kuat dan tabah menghadapi musim-musim COVID ni kan. Kan, duduk di rumah kan. Okay. Sampai 14 hari bulan ni, InsyaAllah kita tengoklah macam mana disambungkan ke tak ke. Semoga kita sama-sama tabah, sama-sama kuat menjalani musim-musim COVID ni, saling menguatkan antara satu sama lain. Sofia ucapkan juga jaga diri daripada pergi ke tempat-tempat yang terbuka kan, sebab kita ialah takut COVID ni kan berjangkit semua. So jaga kesihatan, ikut SOP, right? Sebab kita punya hospital pun dah banyak penuh. So jomlah sama-sama kita duduk di rumah, dapat mengurangkan risiko dan mungkin dapat meningkatkan lagi tahap keberkesanan kerajaan untuk menurunkan kes setiap hari yang naik tu. Right? Okay, itu sahaja daripada Sofia hari ni. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.